sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang menjadi penyudah dan penutup sekalian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Selepas daripada Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi nabi selepas daripada itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang menjadi contoh dan tauladan bagi kita semua. Di dalam Quran Allah Ta'ala sebut suratul Ahzab juga pada ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW contoh tauladan yang terbaik, Masya Allah. Bagi mereka yang selalu berzikir pada Allah, yang selalu inginkan rahmat dan ridha Allah, dan sangat teringin untuk bertemu dengan Allah di hari kiamat. Nabi kita Muhammad SAW setiap malam bulan purnama. Jadi malam ni adalah malam bulan purnama, Masya Allah. Hari ini dah 15 Rabiul Awal. Ya, 15 Jamadil Awal. 15 Jamadil Awal menunjukkan bulan di atas langit adalah purnama. Bulan purnama. Nabi kita Muhammad SAW pernah satu hari, Masya Allah, dilihat oleh sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada juga mengatakan Ibnu Samurah, dia yang melihat Nabi SAW. Dia melihat bulan purnama di atas langit, lalu dia puji Allah. Dia kata, hebat Allah, maha besar Allah yang menciptakan bulan satu makhluk, tapi boleh mengeluarkan cahaya di waktu malam. Masya Allah, cahaya begitu indah, sejuk, Masya Allah. Ketika dia memandang bulan purnama itu, tiba-tiba Nabi SAW keluar daripada rumah. Dan ketika itu Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah. Itu yang saya pakai warna merah ini, kan? Kerana Nabi SAW pakai warna merah ketika sahabat tengok bulan purnama. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW memakai warna merah ketika melihat bulan purnama. Masya Allah. Kenapa nak ikut Nabi SAW? Dan kita dah sebut tadi, kerana Nabi SAW contoh tauladan yang terbaik bagi kita semua. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, ketika dia nak tengok Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah, dia mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW lebih indah, lebih tampan dan mempesona daripada bulan purnama. Subhanallah. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana tak tampan Nabi SAW? Nabi Muhammad SAW ini kekasih Allah. Dia adalah Nabi yang menjadi penyempurna sekalian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mata Nabi SAW besar, tuan-tuan. Mata Nabi ini dikatakan besar, Masya Allah. Dan mata hitam Nabi hitam sungguh, dan mata putih Nabi SAW putih sungguh, dikatakan jernih, Masya Allah. Sehingga sahabat Nabi SAW kalau tengok mata Nabi SAW, mereka boleh tengok wajah mereka tu di mata Nabi SAW. Kerana jernihnya mata Nabi SAW tu, dia punya biji mata tu, yang menyebabkan orang boleh bercermin di mata Nabi SAW. Jernih sebab apa, Ustaz? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang tak pernah buat dosa. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang tak pernah melihat dengan mata yang Allah anugerahkan padanya, melihat sesuatu perkara yang diharam dan dilarang Allah Azza wa Jalla. Itu mata Nabi SAW. Itu sebab mata Nabi jernih, Masya Allah. So kalau kita nak mata jernih, kena buat begitu. Jangan tengok perkara yang dilarang Allah. Dan bukan mata luar saja kena jaga. Ini mata batin orang pakai. Mata hati. Bila kita boleh jaga mata hati, Masya Allah, Allah Ta'ala akan kurniakan pada kita kemanisan di dalam beribadat pada Allah. Ketika kita berzikir, kita rasa seronok, kita rasa enak, kita rasa lazat. Bila kita solat, kita rasa lazat, nikmatnya sembahyang. Bila kita menuntut ilmu Allah Ta'ala, dengar cerita pasal Rasulullah, kita rasa, ya Allah, indahnya berada di dalam majlis yang menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa?
kerana hati kita merasakannya. Hati kita tu dipanggil hati yang bersih, mata batin dipanggil, mata hati. Dan orang ini digelar dalam Quran namanya ulul albab. Ulul albab, bukan ahma albab. Dia ulul albab, ahma albab beza. Ahma albab, ahmad pintu. Albab dalam Quran itu bukan pintu, tuan-tuan. Albab dalam Quran itu, ulul albab maknanya orang yang memiliki mata hati. Tuan-tuan kalau sebut albab, ingat itu bukan pintu. Memang nak bahasa Arab albab tu pintu, satu makna. Babun, pintu. Tapi yang disebut dalam Quran ulul albab, yang popular namanya adalah hati yang paling dalam sekali. Hati itulah terbit nur cahaya yang kita dapat melihat segala apa yang berlaku daripada Allah. Hati dalam Quran ni ada lima bahasa yang panggil. 5 ke 4, tak silap saya. Yang pertama dipanggil qalbun, hati juga. Qalbun. Nah, qalbun tu hati, masya-Allah. Yang kedua dipanggil sadrun. Innallaha alimun bidzati sudur. Sudur, sadrun, hati juga. Yang ketiga dipanggil fuadun. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad, hati juga. Yang keempat albab ataupun lubbun, hati juga. Keempat-empat mana hati dalam Quran. Tapi dalam ilmu tauhid disebutkan qalbun adalah tempat di mana tempat itu terletak Islam. Sadrun terletak di dalam itu tempat iman. Dan fuadun terletak di situ tempat makrifat pada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat albab ataupun lubbun adalah tempat terbit nur cahaya daripada Allah. Apa yang dia dengar daripada Allah, apa yang dia nampak pun daripada Allah, yang dia memegang dirasakan Allah, yang dia bergerak pun daripada Allah. Kesimpulannya semua dia buat dirasakan Allah Ta'ala lah yang memberikan bantuan dan pertolongan, yang disebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk buat kebaikan, buat ibadat, dan tak ada kekuatan untuk tinggalkan perkara yang dilarang Allah, melainkan semua bantuan pertolongan daripada Allah. Termasuk kita ada di masjid pun pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini bagi mata hati, tuan-tuan. So, Nabi kita Muhammad SAW matanya cantik macam tu. Dan mata Nabi SAW, dia punya bulu mata tu panjang dan melentik, masya Allah. Dia laki-laki, tuan-tuan, bukan perempuan. Selalu yang melentik bulu mata ni di kalangan wanita. Tu kalau matanya tak melentik, dia pakai maskara. Subhanallah. Nak bagi cantik juga, beautiful dia kata. Wah, dia pakai maskara. Bang, tengok bang cantik lah bang. Subhanallah. Suami yang kata cantik dah tu. Bang, rasa nak beli lagi bang, masya Allah. Kat mana? Dibela. Dibela mana? Bela duit banyak, dia kata. Masya Allah. Beautiful, dia kata, nak cantik. Nabi SAW punya bulu mata melentik dan panjang, cantik menawan. Dan Nabi punya bulu mata, masya Allah, panjang, masya Allah. Hak dia punya, kita panggil tempat kelopak mata tu panjang, masya Allah. Dan kening Nabi SAW, tuan-tuan, kening dia ni dikatakan, disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hak satu kitab yang saya baca di Masjid Sungai Limau di Lunas Kulim. Tiap bulan baca Syama'il Muhammadiyah tu. Kening Nabi SAW ni dikatakan seperti busur anak panah. Pernah tengok busur panah? Main anak panah, tuan-tuan, kan naik kuda sambil mana. Hak begitulah bentuk melentiknya bulu kening Nabi SAW, dipanggil alis Nabi SAW. Memang indah, tuan-tuan, sesuai dengan wajah Nabi yang mulia. Hidung Nabi mancung, bibir Nabi besar sesuai dengan wajahnya yang mulia, masya Allah. Gigi Nabi SAW yang teratur, cantik, masya Allah. Pipi Nabi putih kemerah-merahan, masya Allah. Dan kepala Nabi besar sesuai dengan kenabian dan sesuai dengan dia pada ketika itu, masya Allah, tabarakallah. Dan rambut Nabi SAW itu banyak style. Ada satu panjang sampai sini dipanggil jumah, satu sampai di telinga dipanggil lima, satu lagi dipanggil wafra, satu lagi Nabi cukur ketika tahallul. Style rambut Nabi SAW pun kena tahu juga, tuan-tuan, masya Allah. Dan Nabi SAW, masya Allah, bibirnya besar. Itu dah kita dah cerita. Di zaman Nabi SAW, kalau bibir kecil macam Korea tu, masya Allah, yang tu tak
diminati, tak disukai. Tren waktu zaman Nabi SAW, kalau mulut kecil tu, Masya Allah, mulut macam tu rasa macam tak berapa indah di zaman dia, Masya Allah. Itu sebab Allah Ta'ala kurniakan Nabi SAW mulut yang sesuai dengan wajahnya dan sesuai dengan kenabiannya, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kita syukurlah apa yang Allah bagi. Ya, sebab kita bukan pilihan Allah, kita bukan Rasul utusan Allah. Di belakang Nabi SAW ada tanda kenabian. Tuan-tuan, tanda kenabian ini namanya Khatam An-Nubuwah ataupun Khatam An-Nabiyin. Tanda ini menunjukkan yang Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan menunjukkan dia seorang Nabi. Kalau ada orang mengaku sebagai Nabi sekarang, kena tanya dekat dia ada tanda kata. Nabi SAW panggil seorang sahabat namanya Abu Zaid. Ya Abu Zaid, ta'al. Wahai Abu Zaid, dia panggil, wahai Abu Zaid, mari sini. Abu Zaid radhiyallahu anhu itu tukang gosok belakang Nabi. Dipanggil tukang usap belakang Nabi SAW. Tukang urut lah, paling mudah kita nak sebut. Dipanggil, udhunu minni. Ya Abu Zaid, udhunu minni. Famsah Zuhri. Ya Abu Zaid, mari sini, mari belakang saya. Dan tolong gosok ataupun usap belakang saya. Bukan sebab kata, tuan-tuan. Dia suruh satu kemuliaan bila Nabi SAW suruh sahabat sentuh badan Nabi SAW, satu kemuliaan yang agung, Masya Allah. Sebab apa Ustaz? Orang yang sentuh Nabi tak disentuh api neraka Allah Azza wa Jalla. Abu Zaid pun pergi belakang Nabi SAW. Bila dia pergi belakang Nabi SAW, Nabi pun Masya Allah bagi nampak belakang dia. Dan Abu Zaid Masya Allah, dia pegang belakang Nabi, dia usap belakang Nabi, dia tersentuh satu makam, satu khatam an-nubuwah, satu tanda kenabian Nabi SAW yang dia merasakan luar biasa. Masya Allah, cukup bertuah dan beruntungnya saya antara ramai sahabat, saya salah seorang yang dapat menyentuh belakang badan Nabi dan dapat menyentuh tanda Nabi Muhammad SAW. Tanda Nabi SAW ini menunjukkan ini tanda Nabi terakhir, tuan-tuan. Tak ada Nabi selepas dia. Dan ini bukti bahawasanya inilah Nabi yang disebut dalam Injil dan Taurat, yang dicari-cari oleh orang Badri dan dicari-cari oleh Rahim dan dicari oleh Ahlul Kitab. Masya Allah. Dia pegang, dia kata ini tanda kenabian Nabi SAW. Sahabat tanya dekat dia, Abu Zaid, bagaimana bentuk tanda belakang Nabi SAW? Bagaimana bentuk tanda kenabian Nabi SAW? Kami pun nak tahu. Kerana sahabat ada yang tak pernah tengok tanda tersebut dan tak pernah sentuh. Masya Allah. Mana ada berani-berani, buka belakang aku nak tengok. Muhammad buka belakang aku nak tengok. Tak ada. Sebab apa? Semua sahabat beradab dan sopan pada Nabi SAW. Tanya Abu Zaid, bagaimana tanda kenabian Nabi SAW? Dia pun cerita tanda kenabian SAW. Sya'ratun mujtami'atun, boleh digenggam dengan tangan, dan seperti rambut yang kita pungut selepas kita gunting lalu kita kumpul-kumpul dan kita boleh genggam dengan tangan. Sebahagian sahabat mengatakan tanda kenabian yang ada di belakang Nabi SAW berupa bentuk seperti telur burung merpati ataupun telur burung puyuh, begitulah besarnya. Dan dikatakan oleh ulama yang menafsirkan tentang tanda kenabian Nabi SAW, iaitulah tanda kenabian itu seperti daging yang timbul. Daging yang timbul, tuan-tuan. Hak kita panggil macam tek lalat, tapi dia besar. Tanda kenabian Nabi SAW menunjukkan ini Nabi terakhir. Seorang Buhairah ni Masya Allah, Ahlul Kitab yang memahami kitab Injil dan Taurat. Selama ni dia memang cari di mana Nabi yang terakhir itu. Dia dah tahu tanda-tandanya apa. Tanda dia namanya Ahmad ataupun Muhammad, dan dia ada tanda di belakang. Masya Allah. Ketika mana pancing Nabi SAW bernama Abi Talib ayat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pergi berniaga di bumi Syam. Dan Nabi punya pekerjaan sebelum jadi Nabi ada dua. Satu berniaga, bisnes. Yang kedua pengembala kambing. Itu
Nabi SAW. Tapi selepas Nabi jadi Nabi, umurnya 40 tahun, Nabi sudah tidak berniaga, Nabi juga tidak mengembala kambing, kerana pekerjaan Nabi adalah pekerjaan paling mulia pada ketika itu. Apa pekerjaannya Ustaz? Menjadi dai dan pendakwa, mengajak manusia menyembah Allah dan menyebarkan risalah. Ini amanah, tugas, pekerjaan yang Allah berikan sendiri. Bukan siapa-siapa yang bagi, Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala yang pilih Nabi SAW. Ketika itu umur Nabi 12 tahun, Masya Allah. Tuan-tuan, satu dunia pada ketika itu mencari mana dia Nabi yang disebutkan di dalam kitab Injil dan Taurat, yang Nabi Isa sebut. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hai bani Israil, aku ini adalah nabi dan rasul yang Allah utuskan kepada kalian untuk membenarkan kitab Taurat Nabi Musa dan kitab Injil yang aku bawa. Akan datang selepas aku disebut dalam Taurat dan Injil, kata Nabi Isa AS, seorang Nabi yang namanya adalah Ahmad. Masya Allah. Jadi mereka mencari sampai Nabi di bumi Syam dengan pakciknya dan para pedagang daripada bumi Makkah Al-Mukarramah, Buhairah daripada atas bukit, menyaksikan sendiri. Masya Allah, keajaiban seorang anak yang berumur 12 tahun. Masya Allah. Dia tengok awan yang menaungi anak kecil tersebut, Masya Allah, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berjalan, awan pun ikut berjalan. Ketika Nabi berhenti, awan pun berhenti, Masya Allah. Dan dia melihat sendiri anak tersebut duduk di bawah pokok yang rimbun, dan pokok itu seolah sujud menghormati Nabi SAW. Subhanallah. Dia pun tengok kitab dia, tuan-tuan. Dia cek balik. Sebab tak pernah dia menyaksikan satu keajaiban ini selama hidup dia. Dia tak pernah melihat, menyaksikan perkara luar biasa berlaku kepada seorang manusia. Dan dia kata, Masya Allah, tanda-tanda ini seperti pernah aku lihat di dalam kitab. Dia pun pergi buka kitab dia, pergi tengok kitab dia, tuan-tuan. Rupa-rupanya anak itulah yang dinanti-nantikan selama ini, yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Tapi dia masih tak puas hati lagi, kerana yang disebut di dalam kitab dia, anak tersebut dia ada tanda kenabian di belakang badan dia. Masya Allah. Tuan-tuan, tanda kenabian di belakang Nabi sebelah mana Ustaz? Kanan ke kiri? Disebut di dalam Syama'il Muhammadiyah, tanda kenabian Nabi SAW di belakang bahu dan lebih cenderung ke arah kiri. Kenapa bukan kanan? Sebelah kiri, tuan-tuan. Bukan kita letak, bukan Nabi yang letak, tapi Allah Ta'ala yang letak melalui Jibril AS. Sebagaimana kita ada tek lalat, kita letak ke atau siapa letak? Tuan-tuan, hak semua ada tek lalat. Siapa yang letak tek lalat? Siapa yang cinta tek lalat? Hak bagi tanda. Ni tek lalat sebelah pipi kanan, ni sebelah kiri. Ni tek lalat di tapak kaki. Masya Allah. Saya tek lalat tapak kaki ada dua, tuan-tuan. Macam kena gigi pula. Sebelah mana Ustaz? Kanan. Saya anggap semoga dengan tapak kaki ini, Masya Allah, yang ada tanda ini menunjukkan saya suka pergi ke masjid, suka buat kebajikan, dan suka berjihad fi sabilillah. Semoga begitu tandanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tanda itu bukan kita letak sendiri. Yang meletakkan tanda ataupun tek lalat tersebut Allah Ta'ala. So Nabi SAW pun yang letakkan tanda itu adalah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ada ulama kata start bermula Nabi lahir sudah ada tanda tersebut. Ada pula sebagian ulama kata tak, ketika Nabi SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, ketika itu umur Nabi baru 5 tahun, dibelah dada Nabi SAW. Dinaikkan di atas bukit, dibaringkan Nabi Muhammad SAW, dibelah dada, dan di situ juga diletakkan tanda kepada Nabi SAW sebagai cop ataupun stempel, cop mohor. Inilah tanda Nabi yang terakhir. Allah Ta'ala telah pilih dia menjadi Nabi yang terakhir, penutup sekalian para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allahu Akbar. Bertua Ustaz, bertua lah, Masya Allah. Buhairah pun panggil. Dia buat jamuan makan kerana dia nak dekat dengan anak tersebut. Bila dia buat jamuan makan, budak tu tak ada. Maksudnya Nabi SAW tu tak ada. Masya Allah.
orang tanya ada tak yang tak ada, tak hadir sekarang ni? Ada tak yang tak hadir? Banyak kosong lagi dia datang, masya-Allah. Ya. Jadi dia pun jawab, ada di sana seorang anak kecil yang sedang menjaga kami punya barang dagangan. Panggil dia. Panggil tuan-tuan, dia tengok dari jauh, dia tahu dah ini manusia luar biasa. Anak ini anak luar biasa. Sampai-sampai dia depan Hurairah minta izin dibuka belakang Nabi SAW. Tengok ada tanda kenabian. Lantas dia kata, siapa ayah anak ini? Abi Thalib kata saya. Dia kata no, dia ni tak ada ayah. Dia ni lahir sebagai yatim, dan ketika dia membesar sekarang dia adalah anak yatim piatu. Tak ada ibu, tak ada ayah. Maksudnya ibu ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal. Ketika umur Nabi SAW 5 tahun, ibu dia pula meninggal, Masya Allah. Dekat umur 2 tahun dijagalah Nabi SAW oleh Halimatus Sa'diyah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kata betul benar. Memang anak ini anak yatim piatu, dan saya adalah penjaga dia. Sebagai seorang pakcik yang diamanahkan oleh datuk saya, bapak saya Abdul Muttalib, untuk menjaga dia, Masya Allah. Kata Hurairah tadi, anak ini akan jadi anak pemimpin yang besar akhir zaman nanti. Dia adalah Nabi rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Bawa pulang dia, Masya Allah. Sebab apa? Sebab semua orang sedang cari dia. Kalau orang jumpa dia, orang akan bunuh. Siapa yang cari? Orang Yahudi. Na'udzubillah. Ni Yahudi, tuan-tuan, mereka cari. Masya Allah. Nak tahu daripada mana, keturunan mana anak tersebut. Kalau bukan daripada mereka akan benci dan juga akan dengki, Masya Allah. Dan mereka pasti akan bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah jaga Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala jaga Nabi-Nabi lain, seperti Nabi kita Isa AS. Nabi Isa nak dibunuh oleh Bani Israel, tapi Allah Ta'ala angkat Nabi Isa AS. Tapi mereka berbangga, mereka kata kami telah bunuh Isa AS, putra Maryam, Rasulullah. Allah Ta'ala kata mereka tak bunuh Isa, mereka tak salib Isa. Tuan-tuan boleh buka dalam surah An-Nisa ayat 157, 158, 159, menceritakan tentang Nabi Isa. Allah Ta'ala beritahu mereka tak bunuh Isa, mereka tak palang atau tak salib Nabi Isa, tapi aku angkat Nabi Isa naik lagi. Allah Ta'ala kata pada dia, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Allah Ta'ala kata Bani Israel, mereka berbangga, mereka dakwah kami telah bunuh Isa putra Maryam, seorang rasul utusan Allah. Allah Ta'ala jawab, wa ma qataluhu, mereka tak bunuh pun Isa. Hak mereka dakwah kata kami bunuh Isa, mereka tak bunuh Isa. Isa tak mati. Yang kedua, mereka tak salib Nabi Isa. Wa ma salabuhu, salabu maksudnya salib. Mereka tak salib Nabi Isa. Tapi itu yang mereka sembah, dia sesak yang kena salib itu, Ustaz patong dia, itu bukan Isa AS. Ya tak? Itu bukan Isa AS. Tapi itu siapa? Allah Ta'ala kata walakin syubbiyalahu, itu adalah orang yang diserupakan wajahnya seperti sebiji macam Nabi Isa AS. Allah Ta'ala dah sebut, kita nak percaya Allah ke, Quran ke, ataupun selain daripada itu, kita kena percaya Allah. Allah dah kata begitu. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tak yakin ketika membunuh Isa alaihi salam. Barafa Allahu ilaihi, bahkan Allah Ta'ala angkat Nabi Isa naik ke atas langit. Allahu Akbar. Itulah Nabi kita Isa alaihi salam, tuan-tuan. Dan habis yang mereka sembah baru ni Ustaz, mereka sambut Christmas. No, tuan-tuan, itu bukan sebenar Nabi kita Isa alaihi salam. Nabi Isa tak dibunuh, Nabi Isa tak disalib, dan Nabi Isa bukan Tuhan. Siapa kata Nabi Isa sebagai Tuhan, Allah Ta'ala akan murka, dan Allah Ta'ala sebut mereka itu kafir. Allah Ta'ala sebut ya tentang Trinity dalam Quran, tentang Nabi Isa. Trinity. Oh, ada Trinity disebut dalam Quran, ada. Tentang tiga Tuhan ada disebut. Allah Ta'ala panggil Nabi Isa AS, ya Isa, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Tuan boleh tengok surah Al-Maidah ayat 116. Muka surat 127, Allah Ta'ala tanya
Isa. Di hari kiamat dihimpunkan semua nabi, semua umat ada, dipanggil Isa. Isa, Allah tanya dekat dia, "A'anta qulta linnas?" Engkaukah yang berkata kepada manusia, "Ittakhiduni, jadikan aku wa ummi dan ibu aku ilahaini, dua Tuhan min dunillah, selain Allah." Mana ada tiga Tuhan? Isa sebagai Yesus, Maryam ataupun Maria, dan juga Allah, tiga Tuhan. Allah tanya dekat Isa. Sebab apa? Kerana zaman kita sekarang bermula Nabi Isa AS diangkat Allah Ta'ala ke langit, sampai sekarang ada agama yang menyembah Isa sebagai Tuhan dan ibunya juga sebagai Tuhan. Tiga Tuhan, tuan-tuan. Dan mereka anggap Isa sebagai anak Tuhan. Allahu Akbar. Sekarang Allah nak tanya, nak kepastian, betul tak Isa? Kamu yang ajar pada mereka dan suruh mereka menjadikan kamu sebagai Tuhan dan ibu kamu Maryam sebagai Tuhan. Jawab Nabi Isa AS, "Qala subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li biha." Aku tak pernah berkata seperti itu ya Allah. Maha suci Engkau, tak layak dan tak ada hak untuk aku mengatakan aku adalah Allah, aku adalah Tuhan dan ibu aku Tuhan. Maha suci Engkau ya Allah. In qultuhu, seandainya aku ada kata ya Allah, faqad alimta, Engkau mesti tahu ya Allah. Kalau Nabi Isa kata, sudah pasti Allah tahu. Tapi kenapa Allah tanya? Sedangkan Allah Maha mengetahui. Kerana Allah Ta'ala nak bagi nampak penganut dan umat Nabi Isa di hari kiamat bahawa apa yang mereka lakukan, menyembah Isa sebagai Tuhan, adalah satu kepalsuan dan direka oleh ulama-ulama mereka, bukan ulama kita. Maksudnya padri-padri dan rohib mereka yang mengubah kitab Injil asal jadi Bible dan kitab Taurat jadi Talmud. Jadi mereka lah yang menyuruh untuk menyembah Yesus sebagai anak Tuhan. Allah Ta'ala sebut lagi surah Al-Ma'idah ayat 73, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassana an-nar lahum minhum 'adzabun alim." Allah Ta'ala kata, kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu Tuhan daripada tiga Tuhan. Maksudnya Trinity, tuan-tuan. Siapa berkata begitu, kafir, Allah Ta'ala kata. Dan sedangkan Allah Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia Maha Esa. Bukan Allah itu Isa putra Maryam. Allah itu Maha Esa. Bukan Allah Ta'ala itu adalah Isa putra Maryam, sebagaimana yang difahami oleh golongan-golongan Nasrani. Ini kena faham, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Kalau mereka tak berhenti daripada mengatakan putra Maryam, yakni Isa, sebagai Tuhan, nescaya aku akan azab dia dengan azab yang pedih. Ini Allah Ta'ala ancam dan Allah Ta'ala sediakan azab yang pedih kepada mereka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa nak dibunuh, tapi Allah Ta'ala selamatkan Isa. Allah Ta'ala kata, "Wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin." Ingat wahai Isa, ketika aku selamatkan kamu daripada Bani Israel yang ingin bunuh kamu, tapi aku selamatkan kamu, naikkan kamu ke atas langit. Masya Allah, ingat wahai Isa, ini adalah mukjizat kamu dan ini adalah kebesaran daripada aku untuk membantu kamu sebagai Nabi aku. Nabi kita Muhammad SAW pun sama juga, tuan-tuan. Nak dibunuh, diusir asal daripada Mekah, Nabi terpaksa berhijrah ke Madinah. Ini pun perintah daripada Allah. Siapa dapat bunuh Nabi Muhammad SAW, kata mereka, kami akan hadiahkan 100 ekor unta. Allah, banyak Ustaz, banyak. 100 ekor unta. Satu ekor unta berapa ringgit, tuan-tuan? Saya pernah tanya ke hari korban, Masya Allah, satu ekor unta berapa ringgit? RM 12.000 ringgit. Di Malaysia, tuan-tuan. Kadang Ustaz, baik kita beli lembu wahyu. Lembu wahyu tu lembu apa? Lembu wahyu tu lembu hak sado tu, Masya Allah. Banyak minjim. Hak tu lagi mahal, 30.000 ringgit, Masya Allah. Tuan-tuan, lembu apapun, unta apapun, kambing apapun, yang penting ikhlas, taqarrub ila Allah. Siapa dapat bunuh Muhammad, 100 ekor unta
bagi. Tapi Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad baca surah Yasin. Orang tak tengok Nabi SAW. Nabi baca Yasin, Yasin wal Quranil Hakim. Nah, nama dia pun Yasin tu, dia tengok saya tu. Dia sebut Yasin, dia tengok saya. Surah Yasin, Yasin. Nama dia Yasin tu kan. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin demi Quran yang bijaksana, yang smart. Quran ni tuan-tuan bijaksana. Nama Hakim maksudnya bijaksana. Dalam bahasa orang putih dipanggil smart. Bukan smart tu kena maco ke Ustaz. Tak, smart ni dalam bahasa orang putih, bahasa Melayunya maksudnya cerdik, bijaksana. So Quran itu smart. Tidak, Quran itu smart. Masya Allah. Saya dengar kuliah hari itu, dia kata begitu Ustaz. Masya Allah, Quran ini smart, cerdik dan bijaksana. Dalilnya Yasin wal Quranil Hakim. Yasin demi Quran yang cerdik, bijaksana, demi Quran yang smart. Tapi ramai orang tak ambil Quran untuk cerdik, bijak. Mereka lebih memilih smartphone, telefon pintar. So Quran ini pintar, tapi ramai orang lebih memilih smartphone. Pintar telefon kan? Masya Allah. Nak pergi mana ada maps, tunjuk Ustaz, semua boleh pergi. Masya Allah. Karena nak kirim duit tak payah pergi bank, di rumah pun boleh online. Oh Allah. Nah, anak dekat Mekah nak tengok dia boleh. Masya Allah. Oh, tengok-tengok dekat tu live tuan-tuan. Oh, boleh tengok semua insert. Tuan-tuan, insert memang cerdik, tapi ingat satu paling cerdik dan bijaksana, lebih cerdik daripada segala-galanya, Al-Quran Al-Karim. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqa qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun, wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat 9 Nabi baca, Nabi keluar daripada rumah. Orang yang nak bunuh Nabi Muhammad yang belum sedia tunggu dekat luar, Masya Allah, semua tertidur. Tertidur tuan-tuan. Tak jadi nak bunuh Nabi Muhammad, tak jadi. Nabi keluar dengan relax, Masya Allah, dan selamat dan tenang. Kenapa Nabi tak bunuh hak mereka yang nak bunuh Rasulullah tu? Persoalannya juga, persoalan juga, Masya Allah. Hak Nabi keluar, dia buat tidur. Kenapa Nabi Muhammad tak bunuh semua tu? Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Dia manusia luar biasa. Allah pilih dia untuk berdakwah kepada umat. Nabi memandang setiap manusia, umat dia, dengan pandangan kasih dan sayang dan pandangan dakwah. Moga-moga anak-anak yang ada ingin nak membunuh aku, kata Nabi SAW, terdetik di hati mereka satu hari nanti ingin memeluk agama Islam. Allah. Itu akhlak Nabi SAW. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah pada mereka ni, ya Allah. Sebab apa? Mereka tak tahu. Hak mereka buat ni kerana kejahilan. Mereka tak tahu kenapa mereka nak bunuh saya. Mereka cuma dibayar dan diupah, dan mereka terpaksa buat kerana nak upah itu. Mereka tak tahu aku Nabi. Kalau mereka tahu, mereka takkan nak bunuh aku. Bahkan mereka sanggup mati kerana aku. Allah Akbar. Itu Nabi SAW. Oleh kerana itu tuan-tuan, ikut akhlak Nabi. Doalah sebagaimana doa yang biasa saya dengar, Masya Allah. Imam kalau jadi imam, dan ramai sahabat saya jemaah tabligh, Masya Allah, mereka kalau jadi imam tuan-tuan, mereka akan baca doa ni. Tolong amalkan doa ni tuan-tuan. Bagus, Masya Allah. Dan kalau mereka nak berdakwah pun, keluar pergi berdakwah, nak ajak orang di masjid dengan iman, dengan Islam, mereka amalkan doa ni. Allahumma ja'alni, ataupun Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan kami penyebab orang lain dapat hidayah. Ini doa mereka, Masya Allah. Sebab kita orang lain dapat hidayah. Ulang lagi sekali doa tu Ustaz. Ya, saya ulang. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Sababan tu sebab. Ya Allah, jadikan kami semua, ya Allah, penyebab orang lain dapat hidayah.
Hak ni kita doa mesti tuan-tuan. Setiap kali keluar rumah doa begitu. Supaya jiran kita tengok orang bukan Islam, tapi dia tengok kita ni kuat agama. Suka ke masjid. Satu hari nanti dia dekat dengan kita. Tanya agama. Kemudian dia pun memeluk Islam disebabkan kita. Dan Nabi kata, bila dia peluk Islam sebab kamu saja, itu khairum min humratin ni'am. Lebih baik daripada red Ferrari, kereta Ferrari warna merah lagi. Maksudnya lebih baik daripada unta dan wahyu lembu tadi. Unta yang merah, itu kata Nabi SAW. Kita berhenti sebentar ya. Kita azan dulu, Masya Allah. Silakan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. So doa ni insya-Allah tuan-tuan, doa ni siapa yang baca dapat syafaat Nabi SAW. Nabi kata siapa yang
baca doa tu, halat lahu syafaati, dia akan dapat syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Siapa yang tak nak, tuan-tuan? Semua nak, termasuk saya. Saya pun nak syafaat daripada Nabi SAW. Tuan-tuan tahu apa makna syafaat? Selama ni dengar syafaat, ya Allah, aku nak syafaat daripada Rasulullah, tapi tak tahu apa makna. Baik, saya beritahu makna syafaat. Syafaat, ta'rif bagi syafaat dari sudut bahasa, syafaat ini pertolongan. Adapun dari sudut istilah syarak, syafaat ini iaitulah talabul khair li ghair, iaitulah meminta kebaikan untuk orang lain. Talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain, meminta pertolongan untuk orang lain. Maksudnya minta pada Allah agar Allah tolong orang itu. Itu masuk syafaat. So, Nabi SAW di akhirat akan sujud nama pada Allah. Selepas dia sujud nama pada Allah, Allah Ta'ala suruh angkat kepala Nabi SAW. Ya Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad. Nabi pun angkat kepala. Is'al, mintalah wahai Muhammad, tuqta, aku berikan padamu. Washfa'tu syafa', berilah syafaat, kamu boleh bagi syafaat. Dan Nabi Muhammad SAW manusia pertama beri syafaat di akhirat. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa, Ibrahim dan Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi angkat kepalanya, Masya Allah, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, mintalah, kamu nak minta apa, aku berikan. Nabi minta apa, tuan-tuan? Waktu Nabi angkat kepala, Nabi minta satu, Masya Allah, ya Rabb, ummati, umat aku ya Allah, aku nak tolong umat aku ya Allah. Masya Allah. Kemudian Allah izinkan Nabi Muhammad beri syafaat pada kaum dia, pada umat dia, termasuk kita semua. Semoga kita tergolong di kalangan orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan nak dapat syafaat Rasulullah, dia kenal dulu Rasulullah. Dia mesti beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenal dan beramal. Dia bukan kenal saja tapi beramal. Nak kenal Rasulullah ni antara kitab yang boleh dapat kenal Nabi SAW secara terperinci, kitab namanya Syama'il Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hak pengarang kitab Imam Tirmizi rahimahullah azza wa jalla. Tuan-tuan, hak kita sebut tadi itu, hak Nabi Muhammad punya rupa lagu mana, tinggi tak tinggi, rendah tak rendah, sedang-sedang sederhana, Masya Allah. Dan Nabi SAW semua dicerita sebiji dalam kitab tu, Masya Allah. Jadi cantik kitab tu. Takut nanti ada orang mendakwa, ya Allah Ustaz, saya bermimpi tadi. Mimpi siapa? Mimpi Rasulullah. Dia kata dia Rasulullah. Iya, bertuanya. Kita pun tanya dekat dia, hak tadi kamu mimpi Rasulullah tu rupanya macam mana? Bentuk badannya macam mana? Ustaz, saya tengok rupa dia, Masya Allah, memang handsome. Sebab apa Ustaz kata gitu? Rasulullah SAW rambut putih ataupun ubannya tak sampai 20 helai. Sor hitam lebih banyak daripada putih. Ubat Rasulullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ubat Rasulullah tak sampai 20 helai. Abdullah bin Mas'ud kata dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ubat Rasulullah tak sampai 14 helai. Ketika Nabi wafat, kami kira ubannya tak sampai 20 helai. Tiba-tiba ada orang dakwah, aku jumpa Rasulullah Ustaz dalam mimpi, ya Pak, putih semua rambut Ustaz, wajahnya putih, rambut putih, cabang putih, janggut putih. Abang dekat dia bertemu Rasulullah di Santa Claus. Rasulullah SAW rambutnya hitam putih sedikit saja, Masya Allah. Itu Nabi SAW, sebab kena kenal Rasulullah. Takut kita dakwah, kita jumpa Rasulullah SAW, sedangkan dia bukan Rasulullah SAW. Siapa yang tak nak bertemu dengan Rasulullah, tuan-tuan? Semua nak, Masya Allah. Semua nak. Ada satu orang hamba Allah, hak negara kita sendiri, almarhum tuan guru kita Datuk Dr. Harudin, pernah memakaikan Nabi SAW selipar ataupun kasut atau capat Nabi SAW. Dia kata di mimpi dia pernah memakaikan Nabi Muhammad SAW selipar, tapi tak tengok wajahnya. Semua orang kerumuni dia, tahu, dan saya rasa ini adalah Rasulullah SAW. Antara ciri-ciri bertemu Rasulullah, iaitulah bila kita tengok dalam mimpi, kita rasa ingin bertemu Rasulullah, dan dalam roh kita itu, perjalanan roh kita itu memang ingin bertemu Rasulullah, dan memang perjalanan itu bertemu Rasulullah, maka itu benar Rasulullah SAW. Walaupun tak tengok wajah, sekadar memakaikan kasut capat Nabi SAW, ya itu Rasulullah. Walaupun tak tengok wajah, Masya Allah.
Sebagian ulama kata itu juga ciri-ciri bermimpi dengan Nabi SAW. Bertuah tuan, tak ada orang boleh mimpi Rasulullah melainkan orang itu mesti orang soleh dan orang solehah. Tuan-tuan, kalau kita pernah bermimpi Rasulullah, yakin percaya kita ada orang soleh. Mesti berkat selawat kita atas Nabi SAW. Yang kedua, mungkin sebab amalan sunnah yang banyak kita lakukan untuk mengikuti ittiba' Nabi SAW. Disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, seorang hamba Allah Ta'ala yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rupa-rupanya bila dikaji dia sebab banyak selawat Nabi SAW. Mimpi tuan-tuan tengok ayah dia dicampakkan dalam neraka. Seorang anak dilihatkan oleh Allah Ta'ala dalam mimpi menyaksikan ayahnya diazab dan disiksa dalam neraka. Tuan-tuan, kalau kita mimpi gitu, ayah kita dalam neraka, agak-agak bagaimana perasaan kita? Oh, sedih tuan-tuan, Masya Allah. Kita mesti sedih, Masya Allah. Dan bukan sekadar sedih, menangis saja. Kita mesti cari jalan bagaimana amalan atau bagaimana kita nak keluarkan ayah kita daripada neraka supaya dimasukkan dalam syurga. So tadi kawan ni bangkit daripada tidur dalam keadaan nangis sedih, Masya Allah. Dia pergi jumpa ulama. Ada tak amalan yang boleh saya amal supaya ayah saya yang saya nampak dalam mimpi, walaupun sekadar dalam mimpi dicampak dalam neraka, saya terasa memang betul ayah saya dengan azab itu memang Allah Ta'ala azab dia kerana dosa yang pernah dia buat dekat dunia dahulu. Ada tak amalan saya boleh amal supaya saya boleh bantu ayah saya keluar dari neraka, dimasukkan dalam syurga? Kata ulama tu ada. Apa dia? Selawat Nabi SAW. Dia pun selawat banyak ke atas Nabi, selawat punya selawat, tawaf pun selawat, kemudian dia tertidur, ditidurkan Allah Ta'ala. Datang Nabi SAW dalam mimpi dia. Nabi SAW kata, aku hadir kerana berkat selawat kamu atas aku dan ayah kamu sudah diubah kedudukan daripada dia azab, sekarang dapat nikmat dalam syurga Allah Ta'ala. Berkat selawat kamu, Allah Ta'ala. Pak tadi doa kita tadi tuan-tuan, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada bi barakati nabiyina Muhammad SAW. Sambung ke ujung dia. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada bi barakati nabiyina Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami penyebab orang lain dapat hidayah berkat Nabi kami Muhammad SAW. Semua berkat Nabi Muhammad kita dapat datang mazhar ini. Berkat Nabi Muhammad kita kenal Rasulullah SAW. Itu satu rahmat yang besar, Masya Allah. Dan kalau kita dapat beramal lagi dengan sunnah Nabi, Allah, itu anugerah yang paling besar daripada Allah Azza wa Jalla. Kita berada akhir zaman yang ramai orang tak nak beramal dengan sunnah. Dan kalau kita mampu beramal dengan sunnah, ingat itu rahmat yang besar daripada Allah buat kita, Masya Allah. Di waktu orang lain tak nak beramal dengan sunnah, tapi kita tetap istiqamah beramal dengan sunnah, yakin percaya orang ini akan dijaga Allah Ta'ala. Orang ini pasti akan dijaga Allah Azza wa Jalla, mesti dilindungi dan mesti diberikan rahmat dan kasih sayang. Apa saja dia buat, Allah pasti berikan barokah padanya. Ini yang kita nak, Masya Allah. Orang lain potong kuku sebelah tangan kiri, dia pula potong sebelah tangan kanan. Ada orang potong belah kanan juga cantik dah, tapi ikut abu ibu jari. Tapi dia ikut jari telunjuk. Jari telunjuk dia potong dulu sebelah kanan, Masya Allah. Sampai sini kemudian pergi sebelah kiri. Yang akhir ibu jari. Jadi orang bertanya, Masya Allah, pasal apa buat lagu tu? Daripada yang anak jari kan boleh potong juga, Masya Allah. Ya memang boleh, dan memang terpotong juga, dan memang bersih. Tapi kerana aku cinta Nabi Muhammad, Nabi Muhammad buat seperti itu, aku sebagai umat cinta padanya, aku pun ikut buat dan style Nabi SAW. Allah, kenapa masuk masjid kaki kanan? Dua sekali, lompat sekali kan boleh masuk juga. Memang masuk, memang boleh tuan. Kaki kiri masuk masjid boleh juga. Tetapi kerana kita cinta pada Rasulullah dan kerana kita ini sayang ke Rasulullah, nak ikut style Nabi SAW, kita pun kaki kanan berusaha dan masuk tadi kaki kiri. Tiba-tiba kita sedar keluar balik kiri, masuk pula dengan kaki kanan sambil selawat. Orang pun tengok, masih hebat dah masuk masih keluar balik. Masya Allah. Dia kata tadi tersilap, terlanjak, kalut sangat, jadi aku masuk kiri. Tapi teringat Nabi Muhammad kanan dulu baru kiri. Kanan dulu, Masya Allah, aku keluar balik, kemudian ambil sunnah Nabi SAW. So aku dapat pahala
Masya Allah tuan-tuan. Pakai baju, pakai pakaian, jumpa ke apa segala pakai, kanan dulu baru kiri. Ustaz semua pakai teruskan boleh? Memang boleh, semua boleh. Tetapi kita nak amalan itu, pekerjaan itu menjadi sunnah dan ibadat, dapat pahala, ikutlah Nabi SAW. Nabi diutus Allah untuk diikuti dan dicontohi, tuan-tuan. Bukan sekadar kita bangga dengan Nabi kita, tapi kita nak ikut dia, nak contohi dia. Daripada perlembagaan politiknya ke, ekonomi perniagaannya ke, ataupun ibadat dan amalnya ke, Masya Allah, dan seluruh munakahat, jinayat, kita semua nak ikut Nabi SAW. Sebab apa? Ada berkat dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, termasuk dalam perubatan kita sekarang. Jangan rupiah ke, Ustaz sekarang ni kan Covid. Ya, Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, Nabi SAW kata, Masya Allah, Ma anzalallahu da'i illa anzalallahu syifa. Tidak diturunkan Allah satu penyakit, melainkan Allah Ta'ala turunkan juga beserta penyakit itu penawar dan ubat dia. Mesti ada penawar dia, tuan-tuan. Setiap penyakit ada penawar, ada ubat. Kata Nabi SAW, likulli da'in dawa, fa'idha usiba bihi dawa'u da'i bara'a bi'idnillahi azza wa jalla. Disebut dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW kata, Masya Allah, bagi setiap penyakit ada ubat dia. Apabila bertemu antara penyakit dan ubat, nescaya sembuh dengan izin Allah. Tuan-tuan, yang khabar gembira bagi orang yang ada penyakit, jangan risau. Ada penawar, ada penyembuh. Tinggal ikhtiar saja. Satu dia tak ada ubat, mati saja, tuan-tuan. Selagi tak mati, selagi itu kita ada ikhtiar, selagi itu kita boleh berusaha, selagi itu kita ada masa depan, selagi itu kita ada apa yang kita inginkan. Kita nak sembuh, Allah boleh berikan sembuh. Yang penting kamu kena buat sebagaimana yang Allah perintahkan. Kalau penyakit, satu penyakit itu Masya Allah ada penawarnya di hospital, di klinik, ya pergi. Mungkin itu penawar yang Allah telah ciptakan, Masya Allah. Kalau penyakit Covid ini dikatakan ini penawarnya, ya kita juga kena ambil kerana ini adalah ubat dia. Yang Allah juga takdirkan ubat itu dan penyakit sama-sama takdir Allah Ta'ala. Tidak diturunkan satu penyakit, melainkan Allah juga turunkan penawar penyembuh dia, Masya Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita sakit, ada ubat tak dalam Islam yang Nabi guna? Ada. Antaranya madu, kurma, Masya Allah, habbatus sauda, hujan hak turun daripada langit. Sayyidina Ali karamallahu wajah, bila hujan turun dia demam, tuan-tuan. Dia demam, hujan turun, dia ambil air hujan, dia tadak sedikit dekat gelas ke, dekat apa benda ke, nah, cebok ke segala bagai, tuan-tuan, nah, gayung ke, Masya Allah, diletak kat situ. Kemudian dia campur dengan madu, dia tambah dengan ayat suci Quran tentang perubatan ataupun syifa. Dia gaul bawa air hujan tadi yang turun tu, air suci. Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dua ayat ini cerita tentang air hujan itu suci. Yang kedua, air hujan itu berkat. Ayat 9 dalam surah Qaf dan ayat ke-48 dalam surah Furqan. Allah Ta'ala sebut air hujan itu suci, satu. Yang kedua, air hujan itu berkat. Sayyidina Ali karamallahu wajah pergi ambil. Dia campur madu dan dia ambil ayat suci Quran, dia letak dalam tu, Masya Allah. Dia gaul. Bila air sati, air hujan, air laut,